Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Welcome datang hari ini saya Konnichiwa. What's up guys? Bersama saya Kai Sensei guys. Belajar akaun cara smart and easy guys. Okay guys, hari ini kita akan belajar tajuk tingkatan 4, iaitu topiknya ialah buku catatan pertama dengan subtopiknya ialah buku tunai guys. Ini adalah video bahagian pertama untuk buku tunai guys. Bagi yang baru menonton video saya, jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, apa kita tunggu lagi? Vamos! Okay guys, kita teruskan hari ini dengan topik tingkatan 4, iaitu buku catatan pertama. Okay, pertama anda kena tahu buku catatan pertama ni dia terbahagi kepada 3 lah. Yang pertama ialah buku tunai, kedua adalah buku tunai runcit, dan ketiga ialah journal. Okay guys, so bila cakap buku catatan pertama, automatik dalam kepala awak terus ingat ada 3, iaitu buku tunai runcit dan journal. So hari ini kita akan tengok yang pertama, iaitu buku tunai. Okay guys, ini dia buku tunai. Kita fokuskan pada buku tunai. Buku tunai ni adalah buku tunai bagi bahagian yang pertama. Okay. So, saya rujuk buku teks muka surat 118. Okay, tujuan penyediaan buku tunai. Okay, tujuannya ialah buku tunai merupakan buku catatan pertama atau ledger untuk merekod penerimaan dan pembayaran tunai atau cek dalam semua urus niaga perniagaan. Okay, maksudnya bila kita berniaga ni, kita ada terima duit dan kita ada buat pembayaran. Letakkan diri anda dalam situasi perniagaan untuk anda punya. Okay, anda perlukan buku tunai ni untuk merekod penerimaan duit, wang ataupun pembayaran tunai oleh awak ataupun dalam bentuk cek. Okay? Kita kadang-kadang terima penerimaan dalam bentuk duit tunai. Kadang-kadang orang bayar dekat kita dengan cek. Begitu juga kita lah. Okay? So, dia merupakan salah satu bentuk ledger jugalah buku tunai ni sebenarnya. Okay? So, bila semua urus niaga yang melibatkan tunai ataupun cek, kita akan rekodkan dalam buku tunai. Tak kira lah kita terima ataupun kita buat pembayaran. Okay, next. Okay, tengok buku teks. So, kita tengok format buku tunai terlebih dahulu. Okay. Ini adalah format buku tunai. Kita akan pergi satu persatu. Dia ada 12 kolom. Okay. 6 kolom yang pertama. Kalau anda tengok dekat situ, ada dekat tengah-tengah tu ada double line. Double line tu memisahkan dia. Okay. Sebelah kiri ada kolom debit. Sebelah kanan adalah kolom untuk kredit. Debit ni sebelah kiri, kredit ni sebelah kanan lah. Okay. So, dalam prinsip buku tunai ni, untuk buku tunai sahaja ya guys, debit ni adalah untuk merekodkan duit yang masuk. Kredit adalah untuk merekod duit yang keluar. So, bila jawab soalan, anda kena pastikan sama ada saya ni terima duit ataupun keluarkan duit. Kalau kita terima duit, kita rekodkan sebelah debit. Kalau kita keluarkan duit, sebelah kredit. Okay guys, kena faham yang itu. Okay, untuk buku tunai sahaja akaun lain, ledger yang lain berbeza. Okay, pertama kita tengok satu persatu. Sebelah kirinya adalah tarikh. Okay, nombor 1 ni ruangan tarikh. Tarikh urus niaga yang berlaku. Okay guys. Kedua adalah butir. Butir apa dia? Merekod ledger yang terlibat dalam urus niaga. Okay, ledger. Kita tulislah nama perniagaan ke, apakah urus niaga yang terlibat dengan ringkas. Okey. Kemudian ketiga adalah folio. Folio ni rujukan muka surat ledger dalam ledger catatan bergu dibuat. Untuk rujukan lah. Okay, kalau tak buat pun tak apa, tak ada masalah guys. Okay, tapi dalam kerja khusus kena buat lah. Okay, dalam periksa tak tulis pun tak apa. Okay, seterusnya kecuali untuk catatan kontra ni saya terangkan. Okay, diskaun diberi. Nombor 4, merekod diskaun diberi dalam akaun belum terima. Berapa kita dapat diskaun, kita beri diskaun pada pelanggan. Okay, kita rekodkan dekat situ. Menyatakan. Kemudian tunai. Okay, merekodkan amount penerimaan tunai. Jika kita dapat duit tunai, okay, kita rekod kat bahagian kolom tunai. Okay, begitu juga sebaliknya. Kalau kita dapat bentuk cek, kita tulis dalam kolom bank.
Okay, merekod amount penerimaan cek. So, 2, 4, 6. 6 perkara ni kena ingat. Kemudian kita copy balik, kita pastekan sebelah kredit pula. Benda yang sama kecuali diskaun diterima. Kita tengok sama tarikh. Kita copy balik, kita tulis balik putih. Folio. Ini kita ubah. Diskaun diterima. Tu je beza dia. Okay, merekod diskaun diterima daripada akaun belum bayar. Okay, kita bayar hutang kita, kemudian akaun belum bayar kita ataupun pihak yang kita berhutang tu, dia bagi kita diskaun, kita rekod di sini. Okay, kemudian tunai, ini pembayaran. Merekod amount pembayaran tunai. Bila duit kita bayar, gunakan duit tunai, duit kita keluar, kita rekod di sini dalam kolom tunai. Okay, kemudian kolom bank. Okay, bank merekod amount pembayaran dengan cek. Bila kita bayar dengan cek. So, debit ni duit kita terima, kredit ni duit kita keluar. Okay. So, awak kena tentukan bila buat satu soalan tu, ni aku duit ni saya terima ke duit saya keluar. Kalau duit terima masuk debit, kalau keluar kredit. Bila dah tahu, so ini duit tunai ke duit bank? Dia bayar tunai ataupun menggunakan cek. Tunai kita tulis dalam kolom tunai. Begitu juga sebaliknya. Alright guys. Mari kita lihat contoh soalan, contoh 13 dalam buku teks. Okay, ini maklumat yang disediakan. Saya akan ajar rekod satu persatu. Okay, maklumat berikut diperoleh daripada perniagaan tudung musnah pada bulan Januari 2016. So, kita dah siapkan kolom buku tunai, format dia. So, yang pertama kita tengok 1 Januari. Mula kita buat apa? Dia tulis kat situ, baki buku tunai 2,600. Bagaimana nak rekod? Okay, maksudnya baki. So, baki kita tulis Januari 16, ikut tarikh dia. Okay. Januari 1, putiran kita tulis baki BB. BB ni maksudnya bawah-bawah. Okay. Kita tulis tunai 2,600. So, masukkanlah 2,600. Okay, dekat folio kita tulis journal JA1, maksudnya journal AM2. Tak apa, ini saya tak nak terangkan dulu. Okay, kita penting awak pandai rekod. So, folio ni kita abaikan. Okay. 2,600. Okey, seterusnya kita tengok maklumat yang kedua ialah bank RM200 kredit. Dia tulis itu kredit ataupun 200 tu dalam kurungan. Okey, maksudnya duit dalam bank ni ada baki kredit. So kita tulis bahagian kredit, tulis itu Januari 16, Januari 1, baki BB, kolom bank kita tulis RM200. Okey. Kadang-kadang berlaku macam ni. Kadang-kadang dia dekat bahagian debit. Nanti kita tengok soalan seterusnya, nanti anda akan faham. Okey. Ini adalah catatan permulaan dia. Kadang-kadang Januari 1 ni dia cakap baru memulakan perniagaan dengan modal tunai RM2,600. Okey. Bank RM200. Okey. So dekat butir bahagian debit tu, okey, Januari 1 tu, awak tulis modal. Modal sebab dia baru memulakan perniagaan. Ini dia meneruskan perniagaan. Sebab tahun lepas dia dah berniaga, pasal tu dia ada baki. Okey, kalau dia tak mulakan perniagaan, dia baru mula, mana ada baki. Okey. Alright guys. Next. 3 hari bulan terima cek. Okay, terima cek pada Sanimah bernilai 1520. So, terima. Kita dapat duit ke kita keluarkan duit? Dah tulis terima kan? Okay, dia cakap cek. Cek automatik dalam kepala. Cek. Okay, rekod dalam bank. So, kita dapat daripada siapa? Sanimah. Okay, so tulis tarikh dia 3 hari bulan. Tulis dapat duit daripada siapa? Sanimah. Okay. So, dia cakap dekat bank, cek. So, kita rekod dekat bank. 1520. Folio tu kita abaikan. Sekarang yang penting awak faham dulu cara merekod. Okey, 1520 dah selesai. Okey, so kita tengok 5 hari bulan menerima cek daripada Gaus RM7,000, diskaun diberi 500. So, kita terima cek 7,000, terima lagi. Terima daripada siapa? Gaus. Tulis tarikh dia berapa bulan? 5 hari bulan. Tulis nama dia Gaus. Kemudian okey, tu folio dia, tak apa, abaikan folio. Diskaun diberi 500. Okay. Kita tulis kat situ diskaun dah nyata kan. So masuklah dekat RM7,000 sebab kita terima cek. Okay, cek kita masuk dekat bank. Alright guys.
Next, 9 hari bulan. Kita tengok guys. Menjual barang niaga secara tunai 1690. Kita jual barang secara tunai. Bila kita jual, kita dapat duit. Dapat duit secara tunai. So, kita terima lah. Okay, so 9 hari bulan kita tulis lagi. 9 hari bulan. Kita tulis jualan. Ini adalah jualan tunai. Okay, tuliskan nilai dekat tunai. So, masuk dekat kolom tunai. 1690 guys. Alright guys. Seterusnya, kita ni cek Sanima bertarikh 3 Januari bernilai 1520 didapati tak laku. Cek tu tak laku. Okay. Yang 3 hari bulan tu, yang kita buat Sanima tadi cek tak laku. So, kita kena keluarkan balik lah. Okay, kita kena keluarkan balik Sanima ni. So, duit dalam debit 3 hari bulan tu, kita tak nak. Okay, so kita keluarkan balik. So, tulis tu 9 hari bulan. Okay, tulis nama Sanima. Okay. Dalam kurungan cek tak laku. Tak tulis cek tak laku pun tak apa. Tulis nama Salimah pun cukup sebenarnya. Okay guys. Okay, kemudian bank 1520. Okay, sebab dia bayar dengan cek tadi. Kita keluarkan balik duit pada bank. Okay. Okay, next. 11 hari bulan. Premium insurance RM1,000 dengan tunai. Bayar premium. So, kita dapat duit dia, kita keluarkan duit. Sebab kita bayar kan. So, bayar maksudnya kita keluarkan duit. So, ialah kredit. So, kredit, tuliskan itu tarikh je 11 hari bulan. Tulis insurance. Tulis yang ringkas sahaja. Insurance. Okay. Kemudian, kita tulis tu folio je. Tak tulis pun tak apa. Okay. Kemudian, tulis tunai RM1,000. Okay. Sebab dia bayar dengan tunai. Senang je guys. Okay. Kemudian, 13 hari bulan. Mengeluarkan cek bernilai RM3,800 untuk membeli alatan pejabat. Keluarkan cek. So, kita keluarkan duit lah. Okay. Kita beli apa? Alatan pejabat. So, kita tulis tarikh je dulu. 13 hari bulan. Apa barang kita beli? Alatan pejabat. Kemudian, berapa nilainya? RM3,800. Tunai ke bank. So, dia dekat cek. Cek. Okay. Kalau cek, ialah bank. RM3,800. Okay, senang je. Tentukan kita dapat duit ataupun kita keluar duit. Kalau dapat, debit. Kalau keluarkan duit, kita kredit. Okay guys. Kemudian 20 hari bulan terima hasil jualan. Dekat terima. Automatik terima dapat duit debit. So, terima hasil jualan barang niaga 2420 dan dibankkan. So, tulis dekat situ tarikh 20 hari bulan daripada jualan barang niaga. So, kita tulis jualan. Okay. Kemudian kita tuliskan 2420 di bahagian bank. Sebab dibankkan. Okay. Kemudian 20 hari bulan juga dia cakap beli barang niaga dengan cek 1,500. Bila beli barang niaga, duit kita masuk ke duit keluar? Beli keluar kan? So, 20 hari bulan kita tuliskan, pindahkan dia. Beli barang niaga. Kita tulis tarikh dia. Okay. Beli barang niaga. Bila kita beli barang niaga, dekat butir kita tulis belian. Okay. Ingat bila kita beli barang niaga, kita panggil dia belian. So, kita bayar dengan cek, tulis dekat cek 1,500. Okay, bank kita keluar. So, 27 hari bulan, bayar perniagaan Wanjah dengan cek RM5,600. Diskaun diterima RM400. So, bayar. So, bayar debit ke kredit? Oh, bayar kredit. Bayar pada siapa? Perniagaan Wanjah. So, kita tulis tarikh dia dulu, 27 hari bulan. Perniagaan Wanjah. Okay. Tulis dulu diskaun diterima RM400. Kemudian, total kita bayar adalah RM5,600. Selesai. Okay. Sekarang ni dah selesai semua urus niaga. Kita kena jumlahkan dahulu. Okay. Kita tengok, kita nak jumlah kolom yang ada angka. So kita tengok bahagian debit dulu. Okay. Mula-mula kita jumlahkan bahagian okay, diskaun diberi. Okay, 500 jumlahkan kolom tu. Tengok bawah 500. Kemudian diskaun, kita tengok diskaun diterima sebagai kredit, kita jumlahkan sahaja 400. Okay. Okay. So, pengiraan yang sebenar berlaku dekat sini. Okay. So, kita tengok seterusnya, kita tengok kolom tunai bahagian debit, kita jumlahkan. Okay. Bila dijumlahkan 4290. Okay. Kemudian 4290 ni, kita pindahkan ke kolom tunai bahagian kredit jumlah tu. Okay. Kita pindahkan sebagai angka pengimbang 4290. Okey, kita pindahkan dia. Okey, untuk tunai sahaja.
kita boleh pindahkan begitu saja. So, sekarang ni, okey, kita tengok dekat bahagian kredit, kolom tunai. Kat kolom tunai tu ada 1000 sahaja. Macam mana nak dia tambah? Boleh jadi 4290. So, kita ambil 4290 tadi, kita tolak dengan, okey, kita nak pengiraan dekat bawah. 4290 tolak 1000, kita akan dapat, okey, 1000 kita ambil kat situ, kita tolak, kita dapat 3290. Okey. Kita ambil jumlah dia, kita tolak kolom tunai dekat bahagian kredit. So dapat 3290. Kemudian kita tulis 31 bulan, kita tulis baki HB. Baki HB ni maksudnya baki hantar bawah. Okey. Okey, so sekarang ni seterusnya kita jumlahkan bank sebelah debit. Bank sebelah debit bila kita jumlahkan 10940. Kita kena bahagian bank ni kena hati-hati. Okey. Okey, bahagian bank ni kita kena hati-hati, kena tengok bahagian debit lebih ke bahagian kredit lebih. Mana yang lebih banyak, itulah menjadi jumlah imbangan dekat bawah. So, bahagian debit 10940 saya dah kira, kemudian jumlah bahagian sebelah kredit adalah 1260. So, mana yang lebih banyak? 12620. So, itulah jadi jumlah pengimbang sebab dia lebih banyak bahagian kredit tu. So, kita tulis 12620. Okey, jadi kita pindahkan dia bagi jumlah pengimbang 12620. Okey. Kemudian kita buat apa? Okey, seterusnya kita tolak 12620, kita tolak 10940. Okey, kita dapat 1680 Jumlah bahagian kredit tadi kita tolakkan dengan jumlah bahagian debit. Okey, kita cuba berapa beza je. So 1680. So 1680 ni kita tulis dekat bawah ni, 1680 bahagian debit. Okey. So kita tulis 31 bulan, kita baki HB. Okey. So seterusnya kita pindahkan baki HB dekat bawah, kita masukkan yang bahagian tunai tu dulu. Kita pindahkan 3290 ni kita masukkan dekat kolom tunai. Okey. Kemudian tulis Februari 1 bulan seterusnya lah. Lepas Januari kan Februari kan. Okey, Februari 1 kita tulis baki BB. Okey. Kemudian 1680 tu pun kita pindahkan bawah juga. Bahagian bank kita pindahkan 1680. Okey, Februari 1 tulis baki BB. Ini dipanggil bahagian bank ni. Okey, bila dia baki kredit macam ni, dia panggil overdraft. Okey, mengeluarkan duit lebih daripada dalam simpanan kita lah, dalam akaun kita. Okey. Ini overdraft. Keluar pengeluaran terlebih. Katakan duit 1000, kita terkeluar, kita buat pembayaran 1200. So 200 tu bank dah dahulukan duit dia. Jadi kita bayar interest lah. Macam tu lah contoh dia. Itu bahagian, maksudnya bank bahagian kredit. Okay guys, kita teruskan. Tengok contoh 17 dalam buku teks. Okay, saya tak pergi detail untuk semua. Saya cuma nak mentionkan beberapa perkara sahaja. Okay, so tadi situasinya, soalan tadi, baki BB dia 1 hari bulan, tunai, debit, bank, kredit. Okay, untuk soalan ni kita lihat. Okay, soalan dia 1 November 2016, syarikat SMS Trading ada baki tunai di tangan dan di bank masing-masing RM800 dan RM8,600. Maksudnya mana lebih dahulu? Baki tunai di tangan. So tunai dia 800, bank 8,600. Okay. Okay, so dia tak ada, bank dia bukan kredit lah, dia tak nyatakan. Ataupun bank tu dia tidak di kurungan. 8,600 tu dia tak ada dalam kurungan. So dia adalah baki debit. So dia tulis 2016 Oktober 1. Okay, baki BB tunai kita masukkan 800, bank kita masukkan 8,600. Ini situasi yang kedua lah. Okay, soalan yang tadi bank ni dekat bahagian kredit. Okay, ini situasi ni nak bagi pelajar nampak dia boleh jadi dua situasi. Okay guys, next kita pergi soalan seterusnya. Oktober 3. Keluarkan wang tunai daripada bank untuk kegunaan pejabat. Okay, RM1,000. So situasi ni dia dekat keluarkan duit. Okay, dia keluarkan duit, lepas tu duit daripada bank tu dia bawa masuk kat kedai, nak jadikan duit kecil lah, duit tukaran dekat kedai contohnya lah. Okay,
So, apa kita perlu buat? So, keluarkan duit. Kita keluarkan duit tu dulu. Okay, kita keluarkan tulis tarikh Oktober 3. Okay, duit tu nak pergi mana? Pada bank tu nak pergi mana? Kita masuk dekat akaun tunai. Okay, so kita tulis tu tunai. Sebab dia masuk dekat kedai tunai. So, tulis dalam folio tulis K. K bermaksud kontra. Kontra bermaksudnya apa? Pindah. Okay. So, duit mana yang keluar? Duit dalam bank. So, duit bank yang keluar RM1,000. Okay. Kemudian, kita kena buat rekod tu sekali lagi. Sebab duit dalam bank dah keluar. Dekat bahagian kedai, kita dapat duit. Okay, kita terima. Tulis lagi 3 hari bulan, tarikh yang sama. So, butir. Butir nak tulis apa? Kita dapat duit daripada mana? Daripada bank. Okay. Sebab duit keluar daripada bank. Duit kita sendiri kan. So, duit dalam bank. Daripada bank kita dapat, kita masukkan dekat akaun tunai kita. Jangan lupa tulis kontra kat situ. Ini panggil catatan kontra. Dia mesti rekod 2 kali. Kalau nak markah, kena buat dua catatan begini. Okay, cuba tengok bahagian butir. Bahagian kredit, butir tulis bahagian tunai. Duit tu pergi mana? Bayar pada tunai. Okay. Dekat bahagian debit, 3 hari bulan, butir dia tulis apa? Bank. Dia dapat duit pada siapa? Pada bank. Okay. So, kolom dia tulis kolom tunai sebab kita dapat duit cash. Okay guys, kita tengok lagi contoh yang 24 hari bulan. Yang lain saya tak pergi, saya dah ajar tadi. Okay, kita tengok 24 hari bulan. Pindahan wang dari pejabat ke bank. Maksudnya daripada kedai kita simpan duit dalam bank. Kita nak rekod macam mana. So dekat buku tunai ni, tulis dululah 24 hari bulan. Okay, yang tengah-tengah ni semua urus niaga yang dekat atas lah. Saya tak tunjukkan. Kita nak pergi pada keliru. Okay guys, 24 hari bulan. Okay, duit. Duit nak pergi mana? Kita tulis situ bank. Kita nak pergi masuk bank. Bank yang dapat. So, duit apa yang kita hantar ke bank dalam bentuk tunai. Kita tulis 1,400. Kontra jangan lupa. Sebab kita pindahkan daripada kedai. Kita masukkan duit bank. Urus niaga sesama kita. So, dah sudah. 24 bulan kena tulis juga dekat bahagian buku tunai. Sebab dapat duit juga kita dapat duit. So, kita tulis itu butir tunai. Kita dapat duit daripada akaun tunai. Okay, tunai, duit yang bertambah dekat mana? Dekat bank lah. 1,400. Okay, kita dapat duit bertambah 1,400 guys. Okay. Okay, sebab duit dalam bank bertambah lah. Ni catatan kontra. Dia kena ada dua urus niaga ni. Rekod dengan betul baru dapat satu markah. Okay, kemudian yang lain ni urus-urus niaga yang lain dekat atas saya tak terangkan. Sebab kita dah terangkan tadi. Okay. Ni saya nak tunjuk je perbezaan dia. Okay. Kemudian kita jumlahkan bahagian diskaun diberi 80. Kemudian RM100. Kemudian bahagian tunai kita dah jumlahkan dapat 4,200. So kita pindahkan 4,200 sebelah kredit. Kita tolakkan semua. Macam biasa tolak 4,200. Kita tolak 1,000. Tolak 1,400. Tolak 140. Beza dia kita dapat 1,660. Kemudian bahagian bank kita dah jumlahkan. Kita bandingkan mana lebih banyak. So untuk kes ni soalan ni bahagian debit lebih banyak. So dia jadi jumlah imbangan 13,700. So bahagian kredit kita tulis lagi ambil jumlah imbangan 13,700. Kita tolak kolom kredit tu. Tolak 1,000, tolak 3,700. Dah tolak kita dapat 1,160. So kita tulis apa dekat situ? 31 hari bulan kita tulis baki hantar bawah. Maksudnya baki dalam akaun tunai kita pada hujung bulan tersebut adalah 1,660. Baki dekat bank kita adalah 1,160. So bila sentiasa ingat, bila ada dalam soalan, bila ada baki hantar bawah, awak kena hantar dia dekat bawah. Buka bulan yang baru. Okay, tulis November 1, baki BB 1,660 kita pindahkan bahagian kolom tunai dan 1,160 untuk bahagian kredit. Bahagian bank. Okay guys. Okay, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Okay, jika tidak faham sila komen dekat bawah ataupun tengok video ni pada awal. Okay, jangan lupa tengok sambungan kedua buku tunai. Lepas ni saya akan fokuskan pada dokumen. Okay guys, bagi yang baru menonton video saya jangan lupa like, subscribe dan share guys. Okay guys, terima kasih. Sampai kita jumpa lagi. Bye bye. Adios.